mengenai panca indera kita, akal, emosi dan syahwat. Macam mana kalau cara kita daripada Quran ataupun sunnah untuk manage perkara-perkara hal itu? Macam mana nak manage akal kita, macam mana nak emosi, ada ke zikir ke, ada ke bacaan ataupun bagaimana? Itu soalan pertama. Dan qalbu yang berubah-ubah. Soalan. Bunyi. Soalan pertama berkaitan dengan macam mana nak manage disebabkan nafsu, akal, syahwat dan sebagainya. Jadi saya sebut tadi daripada kitab Kimia Sa'adah, Chemistry of Wisdom oleh Imam Happiness oleh Imam Ghazali, yang menceritakan bagaimana pentingnya dalam hidup ini tiga perkara ini sama-sama penting: emosi, syahwat, akal. Tapi semua ini dapat dikontrol, dijaga oleh hati yang salim. Maka fokus kepada perbincangan ini syahwat. Kalau tak dikawal, jadilah seperti binatang. Emosi kalau tak dikawal, maka jadilah orang itu marah, tak tentu hati, dan akhirnya dia akan menyesal atas perbuatannya. Ya, pada hari ini kita lihat ada kes-kes yang berlaku kadang-kadang kerana marah yang tidak dikontrol itu disebut psikologinya, kan? Dan akal ini pun kalau digunakan tanpa batasan kepada syarak, maka dia akan membawa pada kerosakan juga. Maka bagaimana nak kontrol ini semua? Bincangannya panjang oleh Imam Ghazali dalam kitab Kimia Sa'adah tadi, dan juga dalam Ihya Ulumuddin bab Ajaibul Qulub, keajaiban hati. Ya, jadi dalam hidup ini itu sebab pentingnya untuk kita menuntut ilmu, mencari bersumber yang betul, mujahadah. Dan proses kepada mujahadah ini pun ada banyak. Dipanggil nombor satu sekali musyaratah, nombor dua mu'atabah, nombor tiga muraqabah, lepas tu ada mu'aqabah, dan akhir sekali baru jadi mujahadah. Secara ringkas saya sebut ni, kita bila ada ilmu, kita tahu maka perkara ni halal, perkara ni haram. Maka kita pun membuat satu perjanjian hidup kita. Musyaratah ni bukan ada syarat. Kalau dalam perniagaan orang panggil ada MOU kan, Memorandum of Understanding kan? Kita beritahu pada diri kita, benda ni haram, ni tak boleh buat. Apa sahaja manusia buat, tapi ni tak haram, ini kita tak boleh buat. Kita letakkan diri kita pada tahap seperti itu. Ya, tentang apa saya beri contoh seorang doktor, ini cerita betul, datang memberitahu kepada kami di masjid. Kita ni ahli masjid, dia bercerita ada satu kes seorang budak perempuan muda datang nak menggugurkan kandungannya di klinik kami. Dan kami tanya mana suaminya. Suaminya seorang Bangladesh, budak Bangla. Ya, maka saya sebagai seorang doktor, ini perbuatan dari sudut Islam ni haram. Dari sudut seorang doktor mungkin dia boleh bagi alasan apa-apa saja, tapi sebagai seorang Islam, benda ni haram. Bayi ni sudah usia lebih daripada 3 bulan. Maka tuan-tuan, ini namanya musyaratah. Musyaratah kita tahu dalam apa kondisi kita ada hal haram yang kita kena ikut. Nombor dua dia panggil, iaitu muraqabah. Muraqabah ni maknanya kita pantau masa ke semasa. Ada QC kan? Dan apa benda kita buat ada QC kan? Quality control kan? Pastikan apa yang kita buat ni dapat diikuti tak. Kalau berlaku apa-apa hiccup, ada problem apa-apa kat situ, kita akan ada satu proses namanya dipanggil mu'atabah. Mu'atabah iaitu kita cela diri kita dan kita hukum diri kita, namanya mu'atabah. Dan akhir sekali barulah jadi muhasabah. Ya, dalam itu semua proses itu ada mujahadah. Jadi ini ceritanya panjang dalam tasawuf. Jadi kadang-kadang kita tergelincir memang tak dinafikan. Ya, sampai Allah bawakan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihissalam pun Allah ceritakan kepada kita untuk kita baca. Kan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang terlambat semayang. Ya, lalu kan disibukkan oleh kudanya. Sama kita kereta lah tu. Kan sibuk dengan kereta. Maka akhirnya pada waktu petang Nabi Sulaiman mewakafkan semua kudanya untuk Islam.
kerana telah melambatkannya daripada sembahyang. Allah mahu kisah itu dengan Quran, ada kelemahan manusia. Nabi SAW ada surah-surah yang menegur Nabi, contohnya surah Abasa. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka atau yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Baca semua tafsir muktabar menceritakan ayat ini menegur Nabi kerana Nabi SAW mengutamakan orang kaya. Nabi tidak ambil perhatian pada seorang miskin yang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum datang jumpa Nabi. Ayat itu dibaca 1400 tahun dibaca orang. Maknanya manusia ada kelemahan-kelemahan, tapi dia kena segera baiki diri dia dulu laku kelemahan tersebut. Ya, nampak? Jadi inilah cara kita menguruskan diri kita dengan proses-proses yang dimaksudkan tadi. Tapi kerukunan yang paling utama foundationnya adalah ilmu tadi, ilmu dengan amal. Dia panggil ma'jun. Ya, mana terapi diri ini melalui ilmu dengan amal terus. Itu sebab saya galakkanlah tuan-tuan perempuan, terutamanya bila kita usia kita 40 tahun kan, cuba baca Ihya Ulumuddin. Ada bahasa Inggeris, boleh baca bahasa Inggeris ni. Dan terjemahkan bahasa Inggeris, ada cari. Kita Google kan, cari Ihya Ulumuddin bahasa Inggeris. Ada dan terjemahkan. Bahasa Melayu belum ada lagi. Doakanlah mudah-mudahan saya dapat memimpin tim ini. Kami baru siap 1/5 terjemahan lengkap Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah baru siap 1/5 daripada 4,000 muka surat, baru siap 800. Doakan mudah-mudahan kami sempat menerjemahkan sebelum meninggal dunia. 4,000 muka surat. Kitabnya sangat hebat. Kita baca seolah-olah baca Imam Ghazali itu diberi kelebihan Allah untuk doktor pakar hati yang hebat ini dapat meneliti hati manusia, mengeluarkan gambaran penyakit dan rawatan. Memang tidak ada siapa dapat menulis kitab gitu hebat. Yang kedua tadi soalan tentang hati kita dia berubah-ubah, ada betul. Kerana kita manusia, kita terlupa. Nama manusia tu pun diambil perkataan Nasya Yansa Nisyan, manusia lupa. Ya, maka dengan sebab itu innal insana khuliqa halwa wa idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manua illa al-musallin. Allah menciptakan manusia ni bila dia ada kebaikan dia macam-macam halangan dia. Dan bila dia mau dapat satu kebaikan, dia lupa daratan. Itu sifat manusia. Jadi kita kena, yang penting kompas GPS akhirat kita mesti aktifkan. Selagi kita manusia memang kita ada terlupa, hati kita lalai. Tapi lekat-lekat kembali kepada Allah waktu kita teringat. Baik, itu sebab hamka kan. Pernah hamka Profesor Datuk Hamka, Profesor Dr. Hamka menulis tentang Ihdinas Siratal Mustaqim. Tunjukkan kami jalan lurus. Jalan lurus itu jarak yang paling hampir di antara dua titik kata ilmu fizik. Tetapi kalau kita dah letak GPS kita, kadang-kadang kita turun daripada highway, minum air ke arif dan sebagainya, balik semua. Itulah gambarannya. Wallahualam. Cukuplah. Hanya banyak-banyak nanti tak boleh jawab sini. Ada soalan break. Saya baca ke tak ada baca? Saya baca. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua panjang sikit cerita. Pada suatu hari saya naik kereta dengan kawan. So kawan dia ni bila naik kereta dengan dia akan buka satu macam cerita seram, cerita hantu. So kawan dia ni tanya, kenapa you tak buka zikir ke, buka Al-Quran ke? Dia kata sebab aku buka cerita hantu ni, dengan sebab tu lah aku rasa perlu perlindungan Allah. Aku lebih berzikir sebab cerita hantu ni lah. Aku berzikir dengan sebab cerita hantu ni lah, aku rasa mendapatkan perlindungan daripada Allah SWT, ataupun dengan cara yang lain untuk menaikkan iman. Payah juga nak tanya soalan ni. Dia gini lah, hukumnya dari sudut Islam ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ya, Islam yang tidaklah rigid, Taliban je kan. Ada waktu kita ada hiburan, selagi halal, yang dibenarkan. Bahkan kita tahu Nabi SAW pun pada hari raya contohnya melihat ada sahabat-sahabat main pedang, menyanyi dan sebagainya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu cuba untuk menegur,
dan Abu Bakar melihat adanya orang menari di rumah Nabi, maka Abu Bakar kata, "Ini jahiliah apa ni?" Abu Bakar marah kan? Begitu sekali sampai nak dicubit putrinya Aisyah radhiyallahu anha itu. Maka Nabi datang, tiba-tiba Nabi muncul, Nabi melindungi Aisyah. Nabi kata kepada Aisyah, "Tengok aku selamatkan kau daripada lelaki ni." Nabi jadi hero SAW. Gurau Nabi antara isterinya dengan bapa dia. Begitu romantikusnya Nabi SAW. Romantiknya Nabi SAW. Jadi beliau berkata dalam Islam ada keharusan, ada perkara dibenarkan, ada perkara yang ditegak. Tapi jangan umpama garam yang harus digunakan limpah-limpah, nanti jadi masin dan boleh bahaya kesihatan. Maka demikian juga dalam apa hiburan yang diambil, ambillah dia saya berpatitan. Jangan ambil berlebihan, kerana nanti bimbang ia akan melalaikan. Kan? Jadi dalam kes seperti ini, apa saja laksa digunakan untuk hiburan sikit-sikit, InsyaAllah tak ada masalah. Ya, asal saja jangan melihat aurat orang, jangan terlibat dalam perkara-perkara syirik. Ya, jangan perkara itu melalaikan kita daripada sembahyang sebagai contoh. Dulu kita baca hukum fiqh zaman Imam Syafi'i mengatakan main catur itu haram. Main catur itu haram, maknanya main game itu haram. Kita baca ilahnya, kenapa ni? Rupanya Imam Syafi'i nyatakan dalam kitab beliau Ar-Risalah sebagai contohnya, ilah kepada diharamkan syatranj itu, iaitu catur itu, kerana orang main sampai terlupa sembahyang, sampai tak sembahyang. Zaman tu mula-mula catur diperkenalkan di zaman kerajaan Abbasiyah oleh Parsi, diambil dari Parsi macam game lah, itu lagi game. Maka budak itu main game daripada pagi sampai malam, tak sembahyang, tak makan, tak apa semua. Itu jadi haram. Nampak? Rupanya benda itu bila dia berlebihan dan melalaikan, maka hukumnya jatuh haram. Kalau dia sebagai satu hiburan dan mungkin boleh memberi kepada anak itu ketajaman berfikir, mungkin dia jadi boleh digalakkan. Begitu hukum dalam Islam. Ya, jadi balik pada cerita itu tadi, kalau dia ada nilai syirik padanya, jauhkan. Kalau dia melalaikan sampai tak sembahyang, dia ada buka aurat, tunjuk benda-benda yang haram, sebaik-baiknya jauhkan. Atas apa alasan sekalipun, Allah. Soalan seterusnya, mana lebih baik dari segi praktikal untuk kita yang baru nak mula berqiyamul lail, awal 2/3 malam ataupun setengah jam sebelum daripada subuh? Dan surah Muzammil Allah menyatakan, dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah menyatakan, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Ataupun disebut dalam surah Muzammil, "Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Jadi taufik kepada dua ayat ini galakkan untuk qiyamul lail itu dilakukan pada bila-bila masa. Nabi SAW telah pun menjelaskan dalam hadis menerangkan bahawa sebaik-baik waktu itu as-sulusul akhir, 1/3 yang terakhir. Kerana dalam hadis lain mengatakan yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Hadis Bukhari Muslim, Allah menyatakan, Nabi menyatakan Allah turun ke langit dunia, maknanya turun rahmat Allah, perhatian Allah di langit dunia. Berarti semua hajat itu dimakbulkan, diterima, dosa-dosa diampunkan dengan istighfar pada waktu tersebut. Kira-kira macam kita kalau bahagikan malam pada 3 bahagian. Maghrib start berapa? 7 7 sampai 7, 12 jam lagi buat. 7 malam sampai 7 pagi, 12 jam lebih kurang. 4 jam pertama 7 sampai 11. Betul tak? 4 jam kedua 11 sampai 3 pagi. Maka 3 pagi ke waktu subuh itu waktu paling baik untuk qiyamul lail. Kurang saya betul kan? Imam kita dia salah betul kan? Jadi maknanya pilihlah waktu di antara pukul 4 pagi itu sampai 6 pagi. Waktu paling baik untuk qiyamul lail. Dan mimpi pada waktu itu mimpi paling tepat. Mimpi pada waktu di antara 3 terakhir itu biasanya Nabi akan bangun kemudian Nabi tidur. Sallallahu alaihi wasallam. Macam Imam Bukhari itu ibunya merawat anaknya. Bukhari itu matanya buta masa kecil kan, tak boleh rawat. Doktor kata tak ada rawatan. Ibu ni qiyamul lail tiap malam, itulah waktu ni. Akhirnya bila dia qiyamul lail, dia tidur sebelum subuh, dia mimpi datang Nabi Ibrahim AS mengatakan kepada bonda itu, "Wahai perempuan, aku kabarkan kepada kau, aku ni Ibrahim AS,
anak kau ini akan celik mata dia pagi esok. Kau sapu mata. Ibu tu terkejut. Tidurnya waktu itulah. Qiyamul lailnya, lepas tu dia tidur balik. Lepas tu dalam tidur itu dia mimpi. Kata para ulama macam Ibn Qayyim, ini waktu yang mustajab doa dan mimpi yang betul itulah waktu itu. Dengan syarat ada qiyamul lail dilakukan. Tak semua orang dapat kelebihan ini lah. 1/46 dalam hadis mengatakan nilai mimpi untuk orang saleh itu berbanding dengan wahyu 1/46. Ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Mimpi waktu 1/46 itu datang di antara jam 4 hingga subuh. Wallahu a'lam. Cukup aku Ustaz? Satu lagi. Oh lagi. Simple. Lima cara merawat hati tapi tidak termasuk bersedekah. Kenapa amalan bersedekah tidak termasuk sebagai cara utama? Ada banyak lagi cara merawat hati, tapi yang saya fokuskan ni perkara yang paling utama. Kata Imam Ghazali daripada pandangan Yahya bin Mu'az dan juga Ibrahim Khawas. Ada lagi banyak lagi cara ni. Antaranya ziarah ke rumah anak yatim. Hadis mengatakan idza aradta talyin qalbika famsa bi ra'sika ra'sa kulli yatim. Kalau kamu nak hati kamu lembut, selalulah jumpa anak yatim, bantu dia. Dalam hadis ini mengatakan sapu orang kepala dia. Tapi ini maknanya satu dalam Islam dia bagi isti'arah. Isti'arah ni macam perkataan majaz, perkataan kiasan kata. Maknanya nak sapu kepala ni, kalau kita dua orang ini sapu kepala seorang anak yatim, gugur rambutnya kan. Maksud hari ini lebih daripada menyapu, maksudnya membantu. Macam tu. Juga hadis mengatakan galakkan sedekah kerana ia menghilangkan segala mazmuah dalam diri. Betul. Dan itu juga ziarah orang sakit. Ada banyak saja perkara-perkara yang melembutkan hati. Cuma saya bincang ini saja. Ada puluh-puluh lagi yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat.